سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayangnya kepada kita. Masih lagi kita dapat menggunakan nikmat Allah yang begitu banyak, sehingga kini dapatlah kita juga terus menggunakan salah satu nikmat yang banyak itu, iaitu nikmat nafas yang dipinjamkan sementara kita gunakan untuk perkara yang disebut amal soleh. Dari satu-satu kita buat daripada buka mata pagi tadi sehinggalah saat ini, dan mudah-mudahan tutup mata malam ni kita sentiasa ditambahkan iman dan amal saleh yang kita buat sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni kita akan sambung kitab kita Syaraf al-Ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita dah bincang sebelum-sebelum ni dulu bagaimana diceritakan kelebihan Allah anugerahkan akan amalan, menghidupkan amalan, ya, sunnah Nabi juga, sebahagian ataupun antara sunnah-sunnah Nabi juga, iaitu berkaitan dengan amalan sentiasa berwuduk. Dan yang kedua kita masuk kepada bab yang baru, iaitu kelebihan menjawab azan, ya, jawab azan. Maka azan yang selalu dikumandangkan khususnya pada waktu masuknya waktu salat, sewajarnya kita menjawabnya dengan sempurna, sebaik mungkin dengan penuh keyakinan. Itu kata hadis kan, yakin membawa maksud, iaitu dengan penuh pemerhatian, fokus menjawab kalimah tersebut, khususnya yang dilaungkan secara direct lah, live. Kan live kat TV tu, TV tak live pun dirakam je, radio pun rakam je kan. Rakam tu dah lama dah, 3 tahun sekali barangkali bertukar kan, orang yang lain lah, mengikut cita rasa atas penerbit, tinggi lagi atas dasar ketua pengarah bahagian TV tu lah, mengarah atas lagi sikit, atas arahan menteri. Tak nak orang ni azan dah, orang lain, contoh lah kan. Jadi yang live ni yang kita dengar daripada rumah kita, dicorong-corong speaker kita tu, maka kita jawab, walaupun tak menjadi kesalahan pun nak jawab yang melalui radio dan TV ni, tapi yang direct ni kan. Artinya bila kita tak ada apa-apa urusan, dah urusan maksudnya kalaulah waktu azan tu kita tidur, tak apalah kan, lepas habis azan baru terjaga, ni maksud dia kita dalam keadaan barangkali tengah sembang, tengah main, ya. Macam baru ni katanya di Qatar tu kan, katanya lah, saya pun tak pasti, tapi tak pernah pula sepanjang tengok tu kan, tengok 2 kali je, 2 masa je, yang masa dalam kumpulan dulu. Tak ada kojo nak tengok pukul 3 tu. Kau orang surau juga tengok pukul 3. Mabuk nama dia tu, mabuk bola kan. Tak payahlah tengok pukul 3 tu, tengok keputusan kan. Waktu pukul 3 tu bukannya waktu tengok bola patutnya kan. Waktu kita bangkit bertahajud kan. Walaupun ada kata tengok bola juga, tapi tahajud jangan lupa. Kok iya macam tu tak apa kan. Hantu macam mana baik bola ni tuan, tapi pukul 3 pagi ni usah layan lah kan. Waktu kita berehat, itu pun macam mana tadi main pukul 11 pun, kalau dalam kumpulan itu pukul 9, betul pukul 11 kan. Ya, 9 ke 11? Pukul 8 ke? Aku 7 hari tu. Saya pun tak ingat lah. 3 jam. 8, 9,
9, 10, 11. Macam mana nak kira tak kan? Taklah, yang penting adalah waktu awal sikit lah, lepas isyak lah kot kan. Lepas tu pukul 11 macam tadi final pun kuah-kuah habis. Ingatkan dah, elok dah habis 90 minit, tambah lagi 120 minit. Borak-borak punya pasal, borak lah nak menunggu betul ya. Tambah pula penalti. Ada pula yang gagah sampai tunggu yang paling hadiah lagi lah. Kuah-kuah tu 3 pagi kot habis kan. 3 pagi kan. Saya pun tengok macam tu lah. Tengok seorang-seorang kan. Anak nak tengok nak tengok, dia kata anak saya yang sulung ada 15 tahun. Asrama. Tengok sudah hadiah pun dah. TV tengok dia kan. Kita sebenarnya nak tengok lah kan saja. Tak apalah kan, awal lah sikit boleh tahan lah. Maksudnya nak beritahu tadi ada waktu bermain. Kalau dalam konteks barangkali di Malaysia ni kan, kalau ada waktu main tu, waktu zuhur masuk kan, berhenti sekejap. Kalau kita biasa bersembang lah, banyak kita tak layan ni, saya mau borak-borak azan pun tak jawab pun maka kita kena ambil perhatian, kerana dijamin masuk syurga bila jawab dengan penuh yakin. Itu satu. Kedua, malam ni kita nak tengok pula apa Nabi kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira dengan keampunan bagi sesiapa yang menjawab seruan azan. Lepas itu dia baca. Apa bacaan dia? Azan ni bacaan dia apa? Kita tahu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tu lah kan. Itu ada lepas ni. Tapi sebenarnya ada bacaan lagi yang lepas bacaan doa tu lah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tu sampailah innaka la tukhliful mi'ad. Iaitu apa? Ni pun saya pun dah baca kitab ni dan saya rujuk kitab yang lain pun baru saya tahu. Tapi dah lama dah saya baca kitab ni, dah 10 tahun. Maknanya 10 tahun dulu baru saya tahu. Untung sikit lah kan 10 tahun. Sebelum tu tak tahu pun. Masa umur 30-an tak tahu. Masa awal 30-an lah. Dah lepas 30-an baru tahu boleh baca kitab ni. Allah, baru tahu. Tahu tuan-tuan apa nak baca. Lepas innaka la tukhliful mi'ad tu. Itu pun orang tak ambil faham, tak ambil apa pun, tak ambil cakna istilah hari ni. Tak ambil berat pun doa lepas azan tu. Sedangkan ada kelebihan dekat situ, iaitu nak dapat syafaat Nabi. Kena bacalah elok-elok. Ni kan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, baca elok. Ada tu pula Allahumma rabb hadhihi ini kalau tukhliful mi'ad, habis je. Mi'ad dia dengar kan. Kalau main laju tak keluar betul ke tak betul, Allahu alam. Tapi Allah amin, dah tu je. Kena baca elok lah. Zikir-zikir yang lain pun kena baca elok lah kan. Beri isyarat begitulah, bagi tahu maksud dia. Setiap bacaan yang lafaz Arab yang kita baca tu, elok lah baca dengan nak lahjah Arab tu memang payah lah, tapi setidak-tidaknya bunyilah sikit. Macam orang dia zikir lepas salat kan. Masuk kadang-kadang imam pun sama juga pergi dibuat itu. Saya ikutlah imam tu, mufarakah imam tu. Mufarakah dalam wirid lah. Yang sembahyang ni kalau macam tadi tu janganlah mufarakah, imam lupa. Lepas tu sujud sawi. Okeylah kan. Jadi apa benda yang selalu orang baca? La rabbana subhanallah kan, elok subhanallah. Elok kan. Ada sebagian subhanallah. Kejut benda subhanallah. Nak cepat habis ya. Kan ni bacaan. Dah teringat tu kena beritahu, pesan juga. Cek elok Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan. Sebab saya masa di kampung dulu, saya ingat kalau ngaji baca Yasin tahlil tu kan. Sampai afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, khalifah kan. Dia ada slow, lepas tu dia sederhana laju sikit, lepas tu laju. Kan. La ilaha illallah. Sampai tahu punya pun tak lain lah. Apa benda tak lain lah ke apa ke ini kadilah ke tak tahu lah bunyi. Di kampung lah, di bandar dah berubah dah. Insya-Allah elok sebut. Laju tak apa, tapi biar butir tu dengar satu-satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak bunyi butir tu kan. Ni tak la ilaha illallah, la laju kepala pun laju kan. Muju sebaik berhenti ke tak berhenti, mulut pun tak bunyi, kepala bergerak apa parah nama dia kan. Kampung-kampung lah kan. Kita di bandar ni dah banyak dah berubah. Barangkali sana pun tak ada siapa ustaz yang ada orang yang boleh tegur kan.
Ya doa. Itu boleh bincang lagi buat doa. Tapi nak tahunya malam ni, sebelum kita bincang pasal doa Allah Rabbah ni, dicerita dulu tentang bacaan syahadah. Syahadah tu memang ada dah lepas kita ambil wuduk tu memang ada syahadah dah kan. Tapi syahadah lepas azan pun ada. Ya, kita ni suatu memang kena kerap mengucapkan kalimah syahadatain. Dalam pelbagai bentuk lah, tapi dalam riwayat hadis ni ada lain sikit beza. Tak adalah beza mana pun, sikit je. Kan? Syahadah ni, memperbaharui syahadah ni amat dituntut banyak. Kita baca syahadah biasa dalam solat dia. Kita pun lepas wuduk pun kalau dah kelang kabut tak baca dah doa wuduk tu. Kan? Sunat je ustaz, standard lah jawapan tu. Sunat kan. Sebab dah terlambat jawablah sunat. Tapi kalau tak lambat pun ambil, kadang baca doa pun Allahumma rabb hadhihi apa? Doa lepas wuduk apa? Allahumma ja'alni. Boleh? Nah, masa ni dia lupa pula tu. Kita pun kadang-kadang terlupa juga nak baca kan. Apa benda? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Okey. Jadi bacaan syahadah yang nak dibaca lepas kita lepas azan tersebut, syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu semua orang tahu. Tapi ada lagi kalimah yang boleh dibaca. Banyaknya ustaz nak ni. Dia memanglah nampak banyak tapi pendek-pendek tapi kalau dah biasa buat dia tak rasa itu banyak pun. Syahadah satu hal, kemudian kita baca raditu billahi rabba. Aku redha dengan Allah itu bahawasanya dia adalah Tuhanku. Kan? Kemudian wabil islami dina, dan Islam itu, dengan Islam itu adalah agamaku, dan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ini bacaan ni juga ada biasa disusun oleh Syekh ataupun Imam Hasan Al-Banna dalam kitab dia Al-Ma'thurat, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Barulah kita pun salat sunat 2 rakaat. Makna sebelum kita maintain dengan baca Allah merabbah di da'wati tamah tu sampai akhir. Tapi hari ni kita dah tahu satu lagi penambahan doa yang mana kita mengucap dekat sana terlebih dahulu. Lepas azan juga ada ucapan untuk syahadatain, mengucap 2 kalimah syahadah, dan ada doa minta redha, menyatakan bahawa kita ni kan dengan Allah ni ialah kita ni bukan ahli ibadah sepenuh masa kan. Ibadah maknanya banyak kita sujud pada Allah, banyak kita tahajud, banyak kita puasa, banyak kita sedekah. Kita ni biasa-biasa je tuan-tuan. Kan? Biasa-biasa je. Kan? Tak tahulah kok ada yang lebih daripada tu kan. Kan? Saya walaupun bidang agama saya pun kata saya biasa-biasa. Sebab kita jumpa ada kisah-kisah ahli ibadah memang ibadahnya mengalahi. Kan? Memang hebatlah, kita tahulah. Apatah lagi kalau ibadah yang dapat dikuasai dalam kehidupan seharian dia boleh lawan hawa nafsu dia untuk tidur malam, untuk dia melawan muka berjaga untuk dia salat tahajud dengan barangkali kita istilah rakaat, kita tak tahu rakaat, tapi masanya barangkali 1-2 jam sendirian salat tahajud. Yang kita ni banyak terkejut terkejut banyak kan. Pergi tandas tu tidur balik, nak ambil wuduk tu payah kan. Tu bukan tuan-tuan lah, saya cerita diri saya, sebab saya cerita tu saya tahu kan, saya mengalami pula. Nak lawan tu Allahu Akbar, lawan juga dia. 4 rakaat 4 rakaat tidur balik kan. Tu yang tidur balik dekat tingkap sejadah tu tertidur. Kadang time saya sujud tu pun boleh tidur juga kan, tidur. Kan boleh berlaku. Tapi kalau kita dapat maintain harian itu kualiti seorang hamba Allah yang benar-benar dia ahlul ibadah kan, dan dia automatik dia akan buat benda-benda yang lain. Dia ibadah tahajud ni tuan-tuan, dia akan datang. Tu sebabnya saya ada sahabat kita kan, ya, bila dia cerita kita ni kalau bercakap lah, antara kita paling banyak dosa lah, saya ingat dosa daripada mulut lah kan, yang saya rasa lah. Dan pada mulut itu datang daripada sini kan, dia bawa ke sini ni. Hari ni tengok persidangan parlimen yang pertama kan. Tengok saya tengoklah sekejap kan, tak terdaya lah kata kan.
Boleh, tak ada masalah kita nak bangkang, tapi bahasa-bahasa yang dikeluar, kan, dah tu baru berapa jamnya itu. Memang itulah cara parlimen, tapi bahasa-bahasa tu. Tapi contoh yang lain kita kata, yang kita lihat sebelum masa kita diberikan peluang untuk memilih itu pilihan raya, contoh kan, termasuklah hari ni para ustaz kan, para ustazah saya tak jumpa lagi lah, kecuali melainkan ada ustazah yang suami isteri tu declare ustazah, kita pun tak tahulah ya. Ada yang buat lah, sampaikan dia nak sama menyaman lah pula, saya tak sebut siapa lah kan, tapi tuan-tuan tahulah, tak tahulah kan. Adalah seorang buat Allah tu kan, dia kata masya-Allah yang perempuan bersalin kan, tak boleh lah kan, keluarlah perkataan-perkataan. Kalau masuk live ni, dia masuk dekat Google ni Google Meet ni, jumpalah tu kan, boleh lah dia marah pula, saman pula saya kan. Tapi saya tak sebut nama kan, tak ada masalah, sama-sama lah. Dah jumhur ulama, bukan seorang ulama dapat menghukum dengan nada marah apa semua, tapi saya dapat detect saya peribadi, sebab saya berada di bidang itu kan. Saya rasa lah kenapa dia agak keterlaluan sikit dalam benda macam tu kan, agak keterlaluan lah apatah lagi kata-kata dia ada urusan lain sebenarnya yang dia nak disebab saya nampak daripada kata-kata dia berkait antaranya iaitu berpunca dengan sesi rawatan yang dia lakukan, iaitu perubatan lah, tapi bukan perubatan hospital ni, doktor ni bukan. Dia declare dia ustazah kan, yang ada seorang ustaz tu kata pula, yang ada ustaz lah, ada seorang tu dia kata haji, tak ada pun dia sijil. Kalau kita menggambarkan sijil itu menentukan dia itu ngaji agama ke tak ngaji agama kan, tapi itulah kebiasaan kita faham. Mana kita tahulah tak ada sijil pun, setidak-tidaknya susur galur dia belajar lu dengan siapa guru dia apa semua pun dah memadai dah kan. Walaupun kadang-kadang orang ada sijil pun tak berapa nak reti juga kan. Saya pun lagi banyak lah jahilnya kan, kejahilan. Tapi bila saya tengok pasalkan apa yang lalu lah, saya baca dengar dia ada ilmu, kita kata ilmu perubatan. Saya tak tahulah perubatan ni, kalau selain daripada yang doktor, kita kata klinik ni, kita kata alternatif lah. Kalau kita bagi kita orang Islam, adalah rawatan perubatan Islam lah dia kata kan. Jadi saya nampak, saya ada klien masalah ni, saya ada klien macam ni menggambarkan dia ada satu perkhidmatan yang diberikan kan? Dan kita pun tak tahu sumber ilmu tersebut. Kalau dia jelas dia sebut saya belajar ilmu ni, ada guru sekian-sekian, ada kitab sekian-sekian, okey, kita terima lah kan, boleh terima dululah sebelum dibawa untuk perbincangan ke apa. Ni habis semua ustaz nak disaman kan, ramai nak disaman kan. Jadi nak cerita tadi, kata-kata tu, bahasa tu dengan raut wajah kan, seolah-olah menggambarkan ialah dia je yang betul. Betul. Sedangkan hal agama ni kita ada perbincangan, ada majlis fatwa dan sebagainya kan. Kita menggelarkan orang suami-suami yang buat biarkan macam tu, dayus. Dia mengatakan diri dia dah kena, dia tak yang lain tak rasa dia dah kena. Apa yang dia kena kita pun tak tahu kan. Yang dia lah kan. Sebab manusia yang berdosa sekalipun, kalau dia rasa itu satu dosa yang barangkali dia tak tahu sebelum ni kan, sesiapalah berdosa, Allah bagi peluang dia untuk diberikan dia datang hidayah dia untuk bertaubat pada Allah Subhanahu. Sekiranya dia dosa, tapi benda yang hujah itu dengan kaitan dengan kan kelahiran itulah kan, berpunca daripada itulah itu. Lepas tu punca pula dengan penyakit lah pula kan, minum susu banyak, darah tinggi. Alamak, kalau tak dah lama dah benda tu kan, bukan darah tinggi, rabun minum susu banyak. Siapa yang minum susu banyak sangat ni kan? Sehari kita minum sampai 10 liter ke tak ada pun. Apa maksud susu banyak tu kan? Baby yang minum susu banyak-banyak tu ke, tak salah susu kat ibu ke ataupun susu formula ke betul ada pula apa benda sebab kencing manis lah pula, la ilaha illallah, apa benda tak ada guna kan. Kita pun fikir logik akal, dulu tak berbangkit pun dah berapa generasi lah kita terima ilmu, ulama-ulama alim kita yang semasuk dah meninggal, tak ada pun nak kita, kalaulah saya ni dekat dengan ilmu perubatan yang diajar diturunkan oleh almarhum Tuan Guru Harundin, yang pengasas kita di Malaysia, di antara orang yang awal mengumpulkan ilmu perubatan Islam ni,
sehingga ilmu-ilmu yang dia belajar daripada ayah dia, daripada guru yang tak betul pun dia keluarkan. Tak pernah saya dengar macam tu, tak pernah pun kan. Dia kata macam tu kan. Jadi ini salah satu saya nak cerita dia berkaitan dengan bila saya tengok mereka mengeluarkan kata-kata tu, Masya Allah kan. Ini antara satu tu sebabnya Ustaz Wadi Anwar kata kan, kita ni kalau kata-kata kita kasar, bahasa-bahasa kita kesat apa tu, nescaya dalam hati kita ada lagi ruang-ruang yang belum dibersihkan kan. Sebab kalau kita tercakap kasar dengan siapa baik, bukan tercakap dengan hadapan, bersama dengan siapa isteri ke anak-anak ke apa ke, maka kita mohon maaf lah, itu je kan. Mohon maaf lah kerana bahasa yang terkeluar, kita pun tak sedar kan kadang-kadang begitu kan, dengan siapa baik. Sebab saya kalau tengok banyak kadang-kadang kawan-kawan dia cakap kan, kita sebagai ayah lah, dia katakan janganlah rasa kecil hati dengan anak. Betul kata Ustaz Izam, Ustaz Izam lah siapa, dia kata betul, kalau kita guris ada, tapi jangan simpan sama sangat kan. Dia anak kita kena redha dia. Kalau kita tak redha dia, kita bimbang besok dia tak tahu jadi apa kan. Kalaulah kesalahan itu besar sekalipun, kita doalah pada Allah, kita ada kesilapan kita buat. Tapi soalnya kalaulah anak tu terkeluarlah bahasa tindakan dia yang tak ikut cita rasa kita boleh bagi nasihat lah. Tapi kalau dia boleh minta maaf pada kita, lagi baik, lagi lapang hati kita. Jangan kita beban dengan benda-benda tu kan. Ada orang himpun masalah anak tu, kalau kepala banyak, akhirnya dia pun jadi stres lah kan. Yang penting kita kata, aku dah usaha dah, benda yang aku boleh buat, inilah yang aku boleh buat, berserahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Saya pun dapat anak saya suruh 15 kan, melalui semua kan, kita tahu rasa benda tu semua. Nak kata anak kita baik 100%, tak juga baik juga kan. Ada juga benda kesilapan yang buat, lewat solat, tidur lebih masa sehingga tak solat, kita marah, kita tegur dia kan dengan cara. Ini benda begitu ya. Balik cerita kita, maksudnya syahadah yang kita nak baca lepas solat, lepas azan ni pun ada satu benda yang digalakkan, disuruh ya. Kerana apa? Kelebihannya bahawa ada keampunan bagi siapa yang baca atau ni menjawab seruan azan, diikuti dengan bacaan ini ya, syahadah. Dan kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Simple baca tambah lagi sikit sebelum kita baca sampai innaka la tukhliful mi'ad, ni kita tambah lagi ya. Soal keampunan, ya memanglah kita banyak juga amalan-amalan yang lain yang memberikan kelebihan pengampunan, tapi barangkali waktu inilah yang betul-betul Allah ampunkan kita. Ataupun kita tak nafikan juga ya, antara masa-masa yang kita buat tu lah, kita tahulah dosa ni banyaklah, dosa kecil lah kita tahulah, untuk menghapuskan dengan bacaan-bacaan ni. Dosa besar jelasnya dengan taubatan nasuha lah kan, taubat sebenar-benar taubat. Tapi dosa yang sehingga kita boleh dengan terhapusnya dosa, hati semakin bersih, amal semakin baik kan. Ini yang kita nak kan. Okay. Baik ya. Jadi kita minta doa tadi tu, yang maksud aku redha Allah itu sebagai Tuhanku, raditu billahi rabba. Nah, kemudian wabil Islam ini dina. Kita bukan kalau Allah aku ni agama Islam, banyak aku nak kena jaga kan. Wabil Islam dina, dan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, adalah utusan, adalah rasulku kan. Baik. Yang ketiga, antara kelebihan yang lain, menjawab azan juga telah mendapat syafaat pada hari kiamat. Syafaat siapa? Syafaat ini dapat dicapai sekiranya seseorang itu menjawab azan, berselawat dengan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam doa tersebut memohon wasilah. Apa itu wasilah? Iaitu rantaian, ikatan kita kan, kesinambungan kita bersama Rasul, sebagai ikatan kita ya. Sebab kita baca ada doa tu, ada kita baca ada perkataan wasilah. Wasilahnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hanya diperolehi dengan syarat jawab azan tu satu kan. Lepas tu yang kedua disertai dengan selawat, yang di dalam selawat itu adanya wasilah kan, dan juga apa, wasilah baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana sandarannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha ashran thumma sallallaha halil wasilah fa innaha manzilatan fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Okey, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu sami'an Nabi, sesungguhnya aku telah mendengar seruan atau mendengar daripada Nabi itu menyatakan bahawa Nabi bersabda, jika kamu mendengar seruan azan, maka jawablah seperti mana yang dilaungkan oleh muazzin, kecuali pada kita dah bincang sebelum ni, bacaan selepas asyhadu an la ilaha illallah kan, apa tu, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah kan, itu kita menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim kan. Itu saja maklum kita dah tu. Bila kita sebut seperti mana apa yang disebut oleh muazzin, maka Nabi kata diikuti pula selepas itu kemudian dibaca selawat ke atasku, berdasarkan selawat yang telah diajar dalam hadis ni, yang ada mengandungi dalam doa itulah. Kalau kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah kan, ati sayyidina Muhammad. Dalam hadis ni tak ada sayyidina, nak baca boleh, tak baca pun tak apa. Ati Muhammadil wasi atau wal fadilah wasyaraf wa da'arajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ada riwayat kata, okey, lepas sahaja Muhammad wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, sehingga itu sahaja. Tak sampai innaka la tukhliful mi'ad pun tak apa, sebab innaka la tukhliful mi'ad itu adalah ayat Quran. Hadisnya sampai wa'attah saja. Right. Jadi bila baca doa tu di dalam hati tu berselawat, maka sudah tentulah dengan kelebihan selawat yang kita sedia tahu, siapa yang selawat ke atas Nabi akan dapat, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kan. Jadi kita selawat menanti antara azan ke solat tu, selawat sendiri kita berkali buatlah sendiri kan, siapa yang nak selawat. Tapi kalau tak ada, masa doa tu lah yang kita dapat 10 kebaikan kan, 10 ucapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau tak ada, kosonglah sikit kelebihan yang ada pada waktu itu. Ni kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, sudah tentulah dalam kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak juga daripada doa yang kita minta, sebab itu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dekat juga kepada Rasul dia. Sebagai tanda kita ni dapat kecintaan, menandakan kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada pula dalam juga riwayat menyatakan bahawa kalau dibaca sampai wa'attah tu ditambah warada'anni ridha. Apa yang maksud dia? Iaitu aku redha ke atas dirimu, kan, aku ini mendapat keredaan lah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah maksud dia, bukan sekadar kita ni dapat wasilah Nabi, dan juga kita dapat kelebihan berdoa ini, Allah pun menyukai amalan itu, bahkan kita dapat lagi lebihnya, Allah redha, kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak redha ni lagi baiklah, lagi kalau kita kata dapat keberkatan kan, dapat kerahmatan, dia tambah lagi redha tu, lagilah kita ni rasa akan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, soal berkaitan dengan doa ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan satu hadis je, ya.
Tadi satulah. Ada lagi hadis kedua tapi diriwayatkan oleh orang yang lain. Bila sahabat yang lain, bila dia diulang benda ni, ya, diulang oleh sahabat yang lain, maka sahabat sudah tentulah beramal apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan dia menunjukkan bahawa dia amalan yang tak ditinggalkan oleh Nabi dan juga para sahabat, kan. Tak ditinggalkan. Maka bila kita buat satu yang mana memanglah nampak jelas ada daripada dalilnya pula mengambil amalan oleh para sahabat, membuktikan bahawa amalan tersebut bukan amalan yang biasa-biasa. Sebab dibawa dalam kitab ada ni, namanya istimewa umat Muhammad, kan. Maknanya diberi supaya kita boleh faham benda ni, dapatlah kita beramal dan kita digolongkan dengan hamba-hamba ataupun umat yang telah terpilih sebenarnya, kan. Tapi kalau kita tak tahu, tak apalah tak tahu. Ni dah tahu. Bila dah tahu, adalah bertambahan kualiti amalan melalui lafaz-lafaz yang kita buat, khususnya bila mana kita menanti antara waktu azan membawa ke iqamah tu. Lama kan? Lama, 5 minit lama. Solat 1 minit setengah, 2 minit je. Solat qabliyah ni. Tapi sebelum kita solat qabliyah, kita dapat lagi satu amalan. Berdoa yang sempurna. Doa lepas azan itu, dan diikuti dengan syahadah tadi, dan menyatakan Allah itu redha. Kita tahu kita Islam agamaku, dan juga Muhammad itu Rasul. Dan itu jugalah kita kata amalan-amalan yang yalah upgrade lah, upgrade. Bila tak tahu, kita tahu hari ni kita upgrade. Oh, ada kelebihan dekat sana. Dan mudah-mudahan dengan upgrade itu akan datang lagi amalan-amalan yang kita tahu dan ringan kita nak buat. Dia kita ada benda ni kadang-kadang amalan tu tahu tapi susah nak buat, kan. Benda sikit lah, susah nak buat, kan. Jadi dengan sebab kita tambah amalan dan kita tahu, kita berusaha untuk dapatkan, maka mudah-mudahan ada lagi amalan-amalan yang boleh membantu kita memanfaatkan masa-masa yang ada. Kadang-kadang ialah masa ni banyak, tapi kita tak tahu nak manage untuk beribadah, kan. Itu je saya nampak. Kita pun sama juga macam orang lagi boleh bertahan 3-4 jam tengok depan TV, kan. Kalau orang tu dia ada, memanglah seronok tengok, kan. Habis gitu yang 4 jam. Begitu, kan. Tapi kalau lah dapat dia minat juga tengok bola, tapi kalau dia manfaatkan waktu orang tu mengulas apa semua, dia pun zikir lah. Tak zikir lafaz pun dah mati barangkali, kan. Ataupun dia tinggalkan sekejap untuk buat benda yang lain. Contoh dia, kan, buka Quran, berehat 15 minit, kan. Contoh lah, tapi tak semudah itu nak buat, kan. Kalau dapat buat berarti kita menguruskan dunia kita dalam bentuk yang kita kata nak apa yang kita suka lah, kan. Alah macam kita lah, ada rumah ke, ada kereta ke, ada apa lah, kan. Tak kisahlah harta duit kita pun sama sekali lah. Macam kata kita uruskan duit kita yang ada, kita urus dengan sedekah hari-hari, kita bantu orang beli makanan harga di RM40, RM49, 90 sen, contoh lah, kan. Harga kalau pasar raya memanglah tak ada kata apa. Kalau yang di cash tu yang 10 sen tu pun nak diambil, contoh lah, contoh, kan. Halal je lah, contoh, kan. Tambah kalau kedai yang dah kaya, tak payah kedai yang biasa-biasa je, warung-warung tu berjalan. Begitu juga kenderaan kita. Ada tak pernah kenderaan kita ni, contoh saya cakap lah, kan, pernah bawa orang-orang yang kita kata soleh ke mana-mana lah, offer di kita, offer nak pergi mana? Ustaz nak pergi mana? Contohlah, bukan saya lah, kan. Nak pergi airport, mari saya tolong hantar. Contoh, kan. Ada tak rumah-rumah kita ni bawa orang soleh ke dalam rumah kita? Selain daripada kenduri kendara lah, kan. Diput ustaz datang kenduri kahwin, tapi ustaz duduk kemah pun cikai, kan, panas. Contoh, patutnya ustaz diraikan, bawa masuklah rumah. Contoh lah, kan. Sebab saya bukan rasa benda tu, tapi saya tengok ada orang buat begitu. Saya rasa saya nampak pada zahir dia tu, kita memandang Allah sejujurnya, kan. Kita pun tengok dia tu, ya Allah, banyak Allah permudahkan. Dia bukan orang agama, contohnya, kan. Kalau saya pun belajar daripada dia begitu, oh macam tu. Contoh, itu sebab dulu saya pernah dapat satu ilmu dululah, kan. Guru saya ajar, dia kata besok satu hari, dia kata kalau kau jadi seorang pentadbir tak salah, pengurusi ke AJK ke apa, kan. Pesan guru saya lah, dah almarhum dah. Zaman 20 tahun 30 tahun dia pesan, dia kata tak jadi AJK pun tak apalah, jadi jemaah satu surau tu, dia kata ambil kesempatan, dia kata. Ni bukan nak beritahu suruh ajak saya rumah, saya tak pergi dah kalau ajak rumah, kan. Saya tak pergi dah, kan. Rumah saya dekat je. Yang ustaz yang jauh-jauh ni, kan, yang datang segi skala tu, kan, ambil peluang, bukan bawa dia pergi kedai makan tom yum tu. Kita sedia specialnya daripada air tangan kita ke,
bawa makan dekat rumah kita. Itulah sekali dia datang. Tapi kalau surau dah sediakan tempat, macam mana kan? Contohlah guru saya besar itu. Tambah kita tahu memang keilmuan dia tinggi kan, masya-Allah. Ya. Jadi tu antara saya kata tadi, kelainan dalam kita buat amal soleh. Amal soleh ni banyak kan. Dan juga penambahan sesuatu. Dah betul, bukan selalu, kadang-kadang. Macam sedekah lah, kita banyak praktiskan dengan bersedekah yang macam-macam. Kan, walaupun sedekah orang nak buat surau tu surau ni, tapi pelbagaikan jenis sedekah. Maksudnya kalau beli makanan tadi tu halal je lah. Contohlah kan, ada security guard kan, lalu bawa makanan ke, bawa duit bagi halal RM10. Contoh, kita nampak orang cuci tandas kita, contoh bagi dekat budak. Contohlah, contoh. Itu berbagai kan, sebab kita nak daripada benda tu doa-doa mereka kan. Bila doa ni yang kita pun tak tahu dia doa tu kita tu macam mana. Tapi setidak-tidaknya ada terjentik di hati ni, paling tidak rahmatilah orang tu, masya-Allah, syukurlah, moga Allah luaskan pintu rezeki. Macam-macam dia doa kita. Tu yang kelebihan ni kita nak kan. Baik, so habislah cerita pasal tu. Kita pun ada lagi satu sebelum kita tamatkan tajuk perbincangan tentang bacaan doa ni. Ada satu disebut dengan saya baca terjemahan dia, ya, hadis yang ketiga berkaitan dengan perkara itu. Dia kata, ya, disebut bahawa daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca selepas azan, ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan salat yang bermanfaat, kemudian berselawat dan redha dengan kenabianku, doa tadi itulah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Doa itu satu dan doa-doa yang lain. Ini ya, doa. Maksudnya artinya jangan tinggal amalan membaca doa selepas azan ini dan syahadah tadi dan minta redha tadi. Maka dengan perbuatan itu memudahkan lagi urusan doa kita dimakbulkan oleh Allah, doa kita kan. Dan satu lagi yang terakhir disebutkan bahawa daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para muazzin mendapat kemuliaan yang lebih daripada kami, sedangkan kami tidak mendapat sedemikian. Kita memang ada kelebihan juga di kalangan muazzin ni, memang ada. Dalam kitab ni pun ada hadis yang dimasukkan beberapa kelebihan orang yang lakukan azan ni. Tapi tak semua yang dapat lawan azan kan, berapa orang saja. Tadi ada sahabat dia mengadu pada Rasulullah, orang lawan azan dapat pahala lebih. Dia pula besok dia akan ada kumpulan dia di akhirat, dia kiamat tu, golongan yang azan dia di kepala lehernya panjang, hadis kan, lehernya panjang, maknanya menunjukkan bahawa dia tu dikenali, bukanlah leher panjang macam zirafah tu kan. Tapi maksud dia dikenali orang yang tengah azan ni. So suruh suami-suami kita azan, dia azan belok sikit. Jangan azan macam Piramli lah pula kan. Tapi maksud, bila sahabat komplain pada Nabi, Nabi kata tak perlu bimbang. Dia kata bahawasanya kau yang tak laungkan azan tu dapat juga apa yang dilaungkan oleh muazzin tersebut. Maknanya nak beritahu supaya kita beri tumpuan jugalah waktu sahabat kita melakukan azan itu dengan menjawabnya. Jadi sekadar itu malam ni, mudah-mudahan kita dapat diberi kekuatan, diberi semangat, diberi ingatan. Kadang kita lupa, tahun ni pernah lupa kan, tahu. Jadi bila kita tahu besok dengar azan, azan tidak dengar dah gitu, cerita pasal kelebihan jawab azan, berhenti sembang sekejap. Walaupun ada orang kata boleh sembang sampai muazzin tu berhenti, kita pun jawab. Tak payahlah, kita fokuslah sekejap, 4 minit ya, 2-3 minit je. Lepas tu nak sembang lah kan. Jadi wallahu alam. Quli qawli hadha wa astaghfirullahal azim, wa maaf, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.